أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Sungai Lang Baru, Banting, Selangor Darul Ihsan, Malaysia. Seterusnya Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, AJK kira-kira, pengurusan jenazah, penggali kubur ada, dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada kuliah subuh kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat, amin insya-Allah. Terima kasih kerana sabar menunggu. Saya daripada Sungai Buloh, lebih kurang sejam lebih perjalanan. Tapi rempit punya rempit, ni sampai sini juga alhamdulillah. Kerana bulan puasa ni dia ada ujian sahur. Jadi biasa kalau bangun boleh tu pergi ni kena sahur dulu, relax dulu. Tu yang terlajak sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ala kulli hal, pagi ni kita sama-sama dapat dihimpun, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah. Amin insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan pertemuan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat at-tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa salam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa salam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Baik hadirin sekalian, tajuk kita pada pagi ini iaitu nikmat umur. Ya, lagu Al-Jawahir kalau tuan-tuan pernah dengar, umur ini tertentu tak dapat disambung, umur ini tertentu tak dapat disambung. Itu dia. Haji-haji biasa dengar. Saya lagu tu ada, saya tak lahir. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, umur kita ni Allah Ta'ala dah jadikan yang mana dia nombor satu, kita tak boleh minta berapa. Ni dia. Walaupun kalau boleh kita naklah berapa kan. Kalau tuan-tuan dibagi pilihan nak berapa. Saya kalau ceramah budak sekolah rendah, dia nak umur 40.
Ceramah pula sekolah menengah yang tanya, kalau bagi pilihan nak umur berapa, semua kata 60. Bila tanya di masjid-masjid, semua nak 100. Ni dia. Kita ni kalau bagi pilihan, kalau nak mati pun tunggulah anak besar dulu, betul tak? Bila anak dah besar besok, tunggu anak apa? Anak kahwin dulu. Besok kalau anak dah kahwin, nak tengok cucu, dah tengok cucu ni, nak tengok pula. Nak tengok cucu kahwin pula, nak tengok cicit, macam inilah. Tapi itulah kematian dan juga angan-angan. Ketahuilah kematian lebih dekat berbanding angan-angan. Mati ni umpama anak panah yang diluncurkan, dia sedang on the way, mesti akan sampai. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan meninggal dunia, pasti akan mati. Tak ada orang boleh angkat tangan, ustaz, saya keturunan tak mati, tak ada. Ini semua akan mati. Jadi umur ni tuan-tuan, mahal tak mahal? Dia lebih mahal daripada wang ringgit. Dia lebih mahal daripada apa saja yang ada di dunia ni yang tuan-tuan tengok. Ya tuan-tuan bayangkan, kalaupun tuan-tuan ada isteri 4 tapi dah tak ada umur, apa makna? Kalau tuan-tuan ada tanah yang banyak, 200 hektar tapi dah tak ada umur dah, mati dah. Ya, kita ada rumah yang besar, kenderaan yang mahal. Kita tumpukkan harta di dunia ni dengan begitu banyak, tapi dah tak ada umur. Apa maknanya? Kita jalan sikit, ni rumah siapa ni? Arwah dah. Ni tanah banyak ni, arwah dah. Apa maknanya? Akhirnya tak ada apa. Kalau tuan-tuan boleh, yang namanya apa dia? Kita kalaulah boleh bersembang dengan ahli kubur sekarang, kita pergi kubur Sungai Lang ke, pergi kubur mana ke, kalau kita boleh cakaplah dengan ahli kubur ni, kita cakap, wahai ahli kubur, nak tak jadi ketua kampung dia? Nak tak jadi menteri besar dia? Nak tak yang namanya Perdana Menteri? Dia tak nak dia. Nak tak yang namanya tanah. Yang dulu di dunia ni duk rebut tanah sana tanah sini, sekangkang kera yang kera tak mampu nak kangkang ni. Ni dia. Kalau kita offer kat dia 200 ekar tanah, dia nak ke tak nak? Dia tak nak. Kalau kita offer dia emas, nak ke tak nak? Semua tak nak. Yang dia nak apa dia? Boleh duduk di dunia semula, dapat beramal soleh. Tuan-tuan, mahalnya umur yang kita ada saat ini. Kenapa dia? Kerana semua orang mati hari ini, semua nak hidup balik. Baik itu tuan-tuan, bila mana tuan-tuan Allah Ta'ala beri nikmat umur, mahal tuan-tuan. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minggu lepas saya qiyam di Masjid At-Taqwa Banting, ada seorang Pak Haji ni, dia cakap kat saya, ustaz, saya sebenarnya kalau ikutkan nak pergi qiyam ni malah ni, berat ni. Lepas tu macam mana je? Saya fikir kalaulah mati hari ni, Allahuakbar. Mana tuan-tuan, untuk menjadi motivasi pada kita, bila mana kita malah, bila mana kita rasa berat untuk buat satu kebaikan, ya, kalaulah hari ni mati, tiba-tiba terlepas pergi kuliah subuh, terlepas pergi yang namanya apa dia, ya, apa-apa saja kebaikan, baca Quran dan sebagainya, rugi tak rugi. Ni dia. Tuan-tuan di sekalian, orang jauh panggil pompong si urip, sementara masa hidup ni robot sungguh-sungguh. Ya, peluang-peluang yang kita ada. Lebih-lebih lagi yang namanya kita berada pada bulan Ramadan saat ini, sekejap lagi kita nak berpisah. Jadi setiap saat yang ada pada bulan Ramadan ni kita manfaatkan sungguh. Bulan Ramadan ni dengan bulan-bulan yang lain lebih kurang sama je. Bulan lain kan, kalau kita kata bulan Rajab, Syakban, bulan apa-apa bulan pun paginya sama, petangnya sama, tengah harinya sama. Ini dia. Yang bezanya apa dia? Yang bezanya tuan-tuan di sekalian, tak sama ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini berbanding bulan-bulan yang lain. Kerana bulan ini Allah Ta'ala akan ganda-gandakan amal. Sebab itu biasa saya sebut dalam kuliah-kuliah, Ramadan ni bukan bulan ibadah, bukan bulan Quran. Ramadan bukan bulan sedekah, Ramadan bukan bulan puasa, Ramadan ni bukan bulan ibadah. Habis itu bulan apa ustaz? Bulan tambah ibadah, tambah sedekah, tambah Quran, tambah yang namanya apa dia? Kebaikan-kebaikan. Kerana bulan ini Allah nak tambah pahala. Betul ke betul? Jadi tuan-tuan ni sekalian, kalau kita tahu kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ni, kalau nak kita sepanjang tahun bulan Ramadan, Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3 sampai Ramadan 12. Kenapa dia tuan-tuan? Saya bagi contoh ya, besar tak besar Ramadan ni. Puasa yang kita kalau sengaja tinggalkan pada bulan puasa 1 hari saja, kalau tuan-tuan berhajat nak menggantikan setahun 360 hari sekalipun, tidak akan dapat membayar nilai mahalnya puasa yang ada pada bulan Ramadan itu sendiri. Ini dia, besar tak besar yang ada pada bulan Ramadan. Tuan-tuan hari-hari tuan-tuan akan buat rutin yang biasa ketika mana sebelum bulan datang Ramadan. Contohnya, tuan-tuan kalau bukan Ramadan pun, tuan-tuan jugalah yang akan memenuhkan masjid dan surau. Tuan-tuan sembahyang subuh begini, ya, mungkin tuan-tuan ada yang rutin masukkan dalam tabung duit, ya, mungkin adalah rutin kita. Apa rutin? Contohnya kalau yang mungkin baru kita nak berkeluarga, sibuk hantar anak pergi sekolah, ambil anak pergi sekolah, rutin. Tetapi bezanya pada bulan Ramadan ini, setiap rutin yang kita lakukan, tak salah basuh pinggan ke, cuci kereta ke, semua kebaikan akan diganda-gandakan yang tak ada pada bulan yang lain.
Sebab itu tuan-tuan, orang yang mana dia tahu nilai Ramadan ni, dia akan rebut sungguh-sungguh setiap saat itu hendaklah diisi dengan kebaikan. Kerana tuan-tuan, orang yang dalam kubur tak ada kesempatan lagi untuk dapat Ramadan tuan-tuan. Ini dia. Ni kesempatan yang kita ada ni sangat mahal. Ya, kesempatan boleh sembahyang berjemaah, kesempatan kita boleh dengar kuliah. Ni sebuah kesempatan yang mana orang mati dah tak ada lagi kesempatan. Betul tuan di sekalian, kalau kita rasa beratnya. Ni sekarang subuh. Kejap lagi kita nak sembahyang Zuhur pula. Kejap lagi nak sembahyang Asar pula. Lagi nak sembahyang Maghrib pula. Lagi nak sembahyang Isyak pula. Sampai bila saya nak kena sembahyang? Kita fikirkan, Ustaz, saya ni kena gout dah 10 tahun dah. Sampai bila nak menanggung gout, cimani, darah tinggi, asma, batuk semua. Ustaz, saya sakit dengkul 40 tahun dah ni. Ini dia. Sampai bila untuk kita menanggung keperitan dan kepayahan dalam hidup? Jawapannya, kalau hari ni mati, hari ni je lah terakhir kita menanggung penderitaan. Kalau kita semayang kan, hari ni mati, hari ni je lah semayang. Kalau kita dengar kuliah hari ni, kalau kita rasa berat, kalau hari ni mati, hari ni je lah datang kuliah. Tuan-tuan tengok, ada tak ahli kubur datang kuliah sekali dengan kita? Kalau ada, lari semua kita dah. Ini dia. Maknanya tuan-tuan, sementara ada umur ni, kita manfaatkan sungguh. Kenapa dia tuan-tuan? Kerana umur ni sangat mahal. Umur lebih mahal daripada wang ringgit. Masa lebih mahal daripada wang ringgit. Tuan-tuan mungkin boleh ada duit, tapi kalau tuan-tuan tak ada masa, maka tuan-tuan, duit ni tak ada nilai, harta tak ada nilai. Baru banyak kita tengok, kalau kita balik rumah, kita tengok berapa baju-baju yang kita ada ni tak ada nilai. Sebab apa tak ada nilai? Kita tak ada masa untuk menggunakannya. Ni baju ni ada berapa? Ni baju ni daripada kita raya tahun bila? Start balik tu sampai lah umur 60. Baju tiap-tiap tahun lah kata beli baju raya kan, bulan bintang ke bulan apa benda ke kan. Kita beli banyak tak tadi? Banyak baju ni. Sebab apa dia tak ada nilai? Sebab tak ada masa nak menggunakan. Jadi macam mana nak jadi keberkatan tu berpanjangan? Kita tengok mana orang yang ada peluang, ada masa untuk kita panjang-panjangkan nikmat baju tersebut untuk orang lain pakai. Supaya apa dia? Supaya tuan-tuan, kita ada 1 minit yang sama, tetapi baju ni ada 10 orang yang pakai dalam masa 1 minit yang sama. Maka kita akan dapat 10 pahala. Berbanding baju tu, 10 baju tu duduk dekat dalam rak. Itu contoh baju. Begitu juga dengan kitab-kitab, buku-buku. Begitu juga dengan harta kita. Harta kita dalam akaun tu, ya kita takkan mampu guna semua. Tuan-tuan, dalam hidup di dunia ni, dalam menikmati nikmat, 2 yang kita tak boleh. Nombor 2 apa dia? Kita tak sempat guna semua. Yang kedua, kita tak boleh guna semua. Ini satu limitation. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan perasan tak dalam hidup kita berapa banyak yang barang yang kita beli tak sempat guna. Itu yang tak sempat guna. Yang kedua, tak boleh guna. Tak boleh guna ni sebab apa dia? Macam-macam sebab. Contohnya apa dia? Kita ada duit tapi nak makan tak boleh. Doktor kata tak boleh makan. Itu dia. Itu dalam faktor kesihatan. Itu yang lain. Baju tak boleh pakai. Kenapa? Dah tak muat dah Ustaz. Itu dia. Ya, dalam hidup ni dia ada 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Limitation dalam nikmat. Jadi tuan-tuan sekalian, cara nak panjang-panjangkan rezeki ni kita sedekahkan. Ya, kita tengok mana-mana yang boleh pakai harta kita ni, duit kita ni. Banyak kali saya ulang, tuan-tuan, rezeki kita cuma 3 tuan-tuan. Nombor 1 yang kita sempat makan, yang kedua apa yang kita sempat pakai, dan yang ketiga yang kita sempat infakkan, belanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan berbaki Ramadan yang berbaki ini, yang kita nak dapat achievement, yang kita nak dapat goal, yang kita nak dapat apa dia? Kita kata kita keluar daripada Ramadan ni, apa yang kita nak dapat sebenarnya? Nombor 1 yang kita nak dapat adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting dalam hidup. Kerana dunia ni tuan-tuan, kalaulah semua orang suka kita, semua orang pandang kita, tak ada nilai sekiranya Allah Taala tak pandang kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, untuk mendapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar berkenaan tentang nombor 1 ikhlas. Ikhlas dalam mentaati Allah. Ikhlas ni tuan-tuan, dia sama je duduk di rumah dengan duduk di masjid. Sama je duduk dekat rumah mertua dengan rumah member. Sama je rumah member dengan dekat luar. Maknanya kalau kita di rumah kita sembahyang duha, kalau di masjid sembahyang duha, kat mana-mana pun sembahyang duha. Nanti kita pergi apa dia? Kita balik kampung pun dekat rumah mak kita, kat rumah kawan kita, kat rumah siapa pun sembahyang duha. Ni dia. Tu ikhlas. Ikhlas ni tuan-tuan, kita buat ibadah ni kerana Allah Taala, bukan kerana makhluk. Jadi kita tuan-tuan, sama ada kita senang ataupun kita susah. Sama ada kita perlukan Allah ataupun kita bukan tak perlukan Allah, tapi kita rasa ada orang yang mana dia rasa perlu baru dia minta. Ni kita sama ada kita ada perasaan perlu ataupun tidak rasa perlu, kita sentiasa perlu Allah Taala. Itu tadi sekalian. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali, ya, macam mana nak dapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama sekali ikhlas.
Yang kedua tuan-tuan hadirin sekalian, macam mana nak dapat mardatillah, redha Allah Taala? Tuan-tuan buatlah sesuatu walaupun kecil. Ya, jangan kita pilih-pilih, oh buat yang besar, yang kecil tak buat. Kerana tuan-tuan tidak ada beza kecil atau besar. Yang membezakan nombor satu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa dia? Mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga apa dia? Pahala itu dinilai mengikut kesusahan. Ya, semakin susah ibadah yang kita laksanakan, semakin banyak pahala. Tuan-tuan, yang datang sini ni ada macam-macam penyakit. Gout, cimani, darah tinggi, asma, batuk, semua sakit, dengkul. Lagi susah kita nak melangkah, nak datang masjid ni, lagi banyak pahala ni. Lagi banyak halangan-halangan. Ada orang yang mungkin jalan kaki, ada orang yang mungkin naik motor, ada orang naik kereta, ada orang yang mungkin macam-macam halangan. Maka bila mana dia boleh tunggu di sini, maka semakin susah, makin besar pahalanya tuan-tuan. Itu dia. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, yang ketiga macam mana kita nak dapat mardatillah, redha Allah Taala. Redha Allah Taala ni mahal ni tuan-tuan. Mahal tak mahal redha Allah Taala ni tuan-tuan. Maka dalam hidup ni tuan-tuan memiliki semuanya di dunia ni, tapi bila mana tuan-tuan tak ada redha Allah, tak ada nilai dalam hidup. Semua tuan-tuan ada jabatan, harta, pangkat, pengaruh. Tiba-tiba tak ada apa dia? Tak ada yang namanya redha Allah, tak ada nilai dalam hidup. Ini dia. Jadi tuan-tuan, nak dapat redha Allah Taala ni, bagaimana kaedahnya yang ketiga adalah dengan apa dia? Dengan sentiasa sabar dengan ujian yang Allah Taala berikan dalam hidup. Baru Allah Taala redha, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, apa pun kerana dalam hidup ni antara pekerja yang terbaik adalah yang tak komplain apa arahan bosnya. Sama ada undang-undang, sama ada dari sudut ya ketentuan undang-undang, apa yang Allah suruh sembahyang ya, kita no complain. Kenapa kena sembahyang, kenapa kena puasa, no complain. Kita ikut Allah Taala kata perintahkan puasa, sembahyang, sedekah, no complain. Ini adalah hamba yang paling baik. Ini dia. Begitu juga dari sudut ujian. Ya, no complain. Allah Ta'ala jadikan hari ini kemalangan, Allah Ta'ala jadikan hari ini sakit gigi, hari ini Allah Ta'ala jadikan mumet kepala, hari ini Allah Ta'ala jadikan apa pun ujian, no complain. Ya, redha. Apa maksud redha? Redha ni maknanya apa dia? Kita terima. Jadi terima ni tuan-tuan, dia ada pecahan dia, sabar. Sabar ni tuan-tuan, dia ada pahaman dia, bertahan. Pertahan ni tuan-tuan, dia ada pahaman dia, ikhtiar. Tu kena faham. Ada orang yang mana bila mana dia diuji, dia sabar tak buat apa-apa, geletak nang rumah. Bila sakit dia tak cek hospital, bila sakit tak makan ubat, dia kata sabar. Itu bukan sabar. Itu namanya hilang sabar. Tu dia. Dah putus asa lah, tak nak mati-mati lah ustaz. Itu dah hilang sabar. Orang yang sabar, sakit gigi, carilah doktor. Mana dia? Tu sabar. Ya, sakit kaki, sakit lutut, pergilah cari ikhtiar apalah. Contoh kan apa penyakit kita ni, jumpa doktor, ikhtiar, tu sabar. Anak tak cerdik sampai dah 3 5 tak pandai baca Quran lagi. Mak ayah yang sabar, dia panggil ustaz ataupun hantar pergi jumpa ustaz, ajar ngajar Quran. Ni tuan-tuan, tu maksud sabar dalam hidup. Ramai yang orang tak faham. Ya, sabar tu maknanya alah terima je lah ustaz. Tu tak sabar namanya. Tuan-tuan sekalian, ya. Kemudian orang nak dapat redha Allah Taala ni, yang seterusnya yang keempat, kena syukur tuan-tuan, bersyukur. Apa pun yang Allah Taala bagi dalam hidup, bersyukur. Tuan-tuan, bahagia ni dia datang dengan bersyukur. Bila mana kita tidak bahagia, itu tanda kita tidak bersyukur. Bila mana kita bersyukur, insya-Allah kita akan mendapat kebahagiaan. Syukur ni tuan-tuan, dia tidak mudah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, faqalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Bersyukur ni tuan-tuan, dia ada banyak juzuk dia. Syukur dengan panca indera, syukur dengan harta, ya. Kemudian syukur melalui kalimah, syukur melalui hati. Hati terima apa pun Allah Ta'ala bagi. Melalui kalimah, dapat je, dapat apa pun, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalau contohnya apa dia? Jatuh motor, alhamdulillah, nampak dia boleh bersyukur. Haji, kenapa cakap alhamdulillah? Okey ustaz, saya jatuh motor ni, luka sikit je, orang lain patah-patah, yang mati pun ada. Ni dia. Okey ustaz, alhamdulillah, bumper je tercabut, orang lain motor terbelah 3. Tu dia. Ketika mana diuji, dia boleh bersyukur, dia boleh cakap alhamdulillah. Ni orang ni tuan-tuan hebat, kat mana pun alhamdulillah. Jatuh motor alhamdulillah, demam alhamdulillah. Ya. Ni nampak je sihat. Tak berapa sihat lah ustaz. Tapi alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ustaz, seminggu saya dah demam ni, panjang seminggu dicatat pahala dengan syarat saya bersyukur, dengan syarat saya sabar.
Dia. Bila mana saya mampu bersabar dengan izin Allah, saya bersyukur. Kenapa dia? Kerana Allah Ta'ala berikan pahala. Tuan-tuan bayangkan, seminggu penuh Allah Ta'ala tulis pahala. Saya nak tanya, siapa yang mana dia boleh baca Quran seminggu penuh? Mana dia? Ustaz, saya dah sakit lutut ni 40 tahun dah. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Sepanjang 40 tahun dicatat pahala. Dengan syarat saya sabar. Dan Alhamdulillah saya berjaya sabar. Ini nilai dalam hidup. Bila mana kita terima je apa pun Allah Ta'ala bagi, kita insya-Allah tuan-tuan, kita akan jadi tenang. Tuan-tuan nak tahu tak, dalam hidup ni, nombor satu ubat bagi segala penyakit dalam hidup kita. Nombor satu apa dia? Nombor satu sabar. Siapa yang sabar, Allah Ta'ala akan ubatkan nombor satu dia, ubatkan hati. Tuan-tuan, segala penyakit dia kena kat hati dulu. Tuan-tuan, motor sayap tercabut. Yang tercabut tu kaki kita ke sayap motor? Sayap motor yang sakit motor ke kita? Kita ni kat hati ni. Betul tak? Patutnya yang sakit tu motor tu, sayap dia yang tercabut. Tapi yang sakit kat mana ni? Hati ni. Jadi kalau kita boleh sabar, maknanya hati kita ni tenang. Itu dia. Jadi ubat yang pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang ditimpa musibah apa dia? Ubat ketenangan dengan sebab sabar. Macam mana tuan-tuan orang mukmin dia boleh sabar? Nak sabar macam mana? Sabar. Kalau kita tengok orang kafir pun sabar juga. Dah sampai kat trafik light merah, masing-masing berhenti, bukan boleh langgar pun. Kalau depan sekali boleh langgar. Tapi kalau dah duduk dekat lane belakang, acong ahling pun sabar. Apa beza kita sabar? Ni tuan-tuan, supaya nak jadi sesuatu sumber kekuatan motivasi kepada kita ni tuan-tuan. Kita orang mukmin ni sabar ni tuan-tuan. Kita mengharapkan apa dia? Mengharapkan janji Allah Ta'ala, mengharapkan pandangan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan syurga. Apa tuan-tuan boleh bertahan ni? Tuan-tuan fikir ni, tuan-tuan tunggu Allah Ta'ala hadiahkan syurga. Tuan-tuan tunggu tuan-tuan. Ni dia. Bumper tajuk pum tercabut. Tuan-tuan tengok, ni syurga, ni syurga. Bumper tercabut ni, Allah Ta'ala nak bagi pahala sabar. Dengan syarat sabar, Allah Ta'ala hadiahkan syurga. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Mana tuan-tuan, bila mana kita diuji je, kita ingat Allah terus. Ingat Allah, nampak syurga, nampak nikmat di sisi Allah. Apa pun ujian. Ini dia, orang maki hamun kita, keluar daripada masjid orang maki, apalah, butuh, tak nampak apa benda. Kita terlupa bagi signal. Orang maki hamun, kita buka je tingkap, ya, dia kutuk maki hamun gudu gitu. Kita pun astaghfirullahalazim. Alhamdulillah ya Allah, kau bagi pahala sabar kat aku ya Allah. Kau nak bagi pahala yang banyak padaku hari ini ya Allah. Ini dia tuan-tuan. Di depan saya ni ada ujian dia. Diuji dengan mertua misalnya. Ini dia. Mertua apa dia? Mertua jenis. Adalah orang diuji. Kalau kita tengok suasana kita di masyarakat kita pada hari ini, mungkin kita tak nampak. Tapi bila mana kita jauh lagi duduk di kawasan-kawasan yang kita jauh daripada Allah tarbiyah Al-Quran, jauh daripada wawasan apa dia? Wawasan akhirat. Ni kita cerita tentang wawasan akhirat. Mana-mana keluarga, mana-mana masyarakat yang ada wawasan akhirat, dia boleh capai sabar. Tapi mana-mana orang yang tidak ada tarbiyah Al-Quran, tidak ada wawasan akhirat, dia tidak ada sabar. Tuan-tuan, tahu tak connection bila saya sebut tentang sabar tadi? Apakah yang kita harapkan? Ini dia. Apa ganjaran di sisi Allah? Itu tentang akhirat tak? Tentang akhirat tuan-tuan. Kita tuan-tuan boleh je nak merompak biar cepat kaya. Boleh main nombor ekor nak cepat kaya. Boleh main bisnes yang haram nak cepat kaya. Tapi kita sabar. Kita ada wawasan akhirat. Kita nampak yang lebih bernilai itu akhirat. Tu orang ada wawasan akhirat. Ini dia. Macam mana boleh ada wawasan akhirat? Ada kefahaman Al-Quran. Bila ada kefahaman Al-Quran, ada wawasan akhirat. Bila ada wawasan akhirat, hidup boleh sabar, boleh bertahan. Tuan-tuan tengok di Palestin, sabar tak sabar tuan-tuan. Anak kecil tuan-tuan, anak kecil, perempuan diwawancara, "Dek, nak tak balik ikut pakcik?" Kalau kita kan pergi sana kan, ada kesempatan, "Dek, ikut pakcik lah, balik Banting, balik Sungai Lang Baru." Aman, sentosa, boleh pergi sekolah, selesa. Duduk sini negara perang. Apa kata budak tu? Budak tu kata, "Tak nak pakcik." Kenapa? Dia kata, "Kalau saya ikut pakcik, saya mati juga." Ini dia. Macam-macam matilah, gaut, kecil manis, darah tinggi, asma, batuk semua, mati juga. Kalau saya ikut pakcik kata, saya mati juga. Biar saya mati kat sini, saya mati mulia dengan mempertahankan negara saya mati syahid. Allahu Akbar. Budak kecil tuan-tuan. Ini dia. Ini orang ada wawasan akhirat. Yang melihat tentang kehidupan ni bukan sekadar dunia tapi ada akhirat. Orang yang hanya memandang kehidupan ni cuma dunia tuan-tuan, bumper tercabut menangis tuan-tuan. Allah menangis. Ya, orang yang cuma melihat wawasan dunia,
Masa depan cuma dunia. Selipar hilang, nangis tuan-tuan. Allahu Akbar. Kat Palestin kaki hilang, relax tuan-tuan. Kita baru selipar hilang, nangis. Sebab apa? Wawasan cuma dunia. Tuan-tuan, bila kita hilang duit, orang tak bayar hutang, siapa yang wawasan cuma dunia? Allahu Akbar. Dia rasa rugi sangat. Dia lupa ada akhirat, Allah Taala akan ganti. Berapa yang orang pinjam tak bayar tu, 1,500 nanti Allah. Kita mati hari ni, Allah ganti nilai akhirat. Allahu Akbar. Orang ada wawasan akhirat, dia tenang tuan-tuan. Ni dia. Orang tipu dia, orang aniaya dia, orang zalim dia. Ya? Di dunia dia lepas. Tapi kita ada kefahaman, kita ada keyakinan wawasan akhirat. Dia lepas di dunia, di akhirat belum tentu. Lepas tu kita tenang, tak apalah. Ini dia. Maknanya dalam hidup ni tuan-tuan, bila mana kita ada wawasan akhirat, kita boleh sabar. Jadi sebab itu kita kena ada sentiasa belajar dan terus belajar, duduk dalam majlis ilmu, taman-taman syurga, supaya kita ada kekuatan, supaya kita ada gambaran, supaya kita ada peringatan, supaya kita ada apa dia? Teguran, supaya kita ada apa dia? Supaya kita ada Allahumma salli ala Muhammad, peringatan yang berterusan. Apa yang saya cakap ni tuan-tuan, benda yang berulang. Tapi kenapa kena terus diulang? Jawapannya satu. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan makan berulang tak? Ke makan sekali cukup, lepas tu baby je, lepas tu dah tak makan. Makan pun perlu berulang, betul tak? Mana kehidupan ni begitulah, dengan teguran. Waktu apa, ingatan, ya. Tuan-tuan di sekalian, kehidupan kita ni nak terus subur, dia perlu apa dia? Makan yang berterusan. Begitu juga dalam konsep sakofah, dari sudut kefahaman ilmu, dari sudut apa dia? Dari sudut ketinggian martabat manusia juga perlu apa dia? Perlu sentiasa ya, diulang-ulang ingat supaya kita sentiasa duduk di landasan yang betul, track yang betul. Sebab tu mak kita so baby dia bercakap benda yang sama. Mak kita kan, ya, solat, hari-hari ulang sama je. Baju tu tak ada bakul, hari-hari sama je. Ada boleh begitu sekali. Kerana dia supaya kita sentiasa duduk atas track yang betul. Itu tadi sekalian. Ya, seterusnya untuk mendapat mardatillah ni tuan-tuan, ni yang paling penting sekali adalah apa dia? Ya, sentiasa bersangka baik dengan Allah Taala. Ni mahal. Tuan-tuan, ni tak mudah tuan-tuan. Bersangka baik dengan Allah Taala. Bersangka baik dengan Allah Taala ni tuan-tuan, apapun yang Allah Taala bagi kepada kita, kita bersangka baik dengan Allah Taala, benda ni baik. Dia tak mudah kerana apa dia? Mana boleh jadi baik? Kalau kita tengok jatuh motor, baik ke? Rumah terbakar, baik ke? Ni dia. Tapi orang yang bersangka baik dengan Allah Ta'ala, tak apa, Alhamdulillah, sabar. Kenapa dia? Orang boleh syukur, boleh sabar sebab sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ni, dalam hidup ni yang atur Allah Ta'ala. Jadi bila tengok, ya, hidup ni, kalau yang atur member kita, mungkin dia dengki dengan kita. Bakar je lah rumah dia, bagi je lah kemalangan. Tapi yang atur hidup kita ni Allah. Allah ni Al-Hakim, bijaksana. Mustahil Allah menetapkan satu yang buruk untuk kita. Pasti ada hikmah kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dengan doktor kita boleh sangka baik. Doktor ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tanya, ni penyakit apa ni? Oh, ni penyakit sekian-sekian. Apa ubat dia? Dia ubat ni gini-gini. Kita pun tak ada banyak tanya, kenapa saya kena makan ubat ni? Cuba tolong jelaskan. Haji tuan-tuan sekalian, ambil doktor dekat KK, klinik kesihatan. Tuan-tuan banyak tanya tak? Kenapa kena makan ubat ni doktor? Apa hal? Dia. Kenapa nak kena potong kaki saya? Doktor ni kadang simple je. Kalau Pak Haji tak nak potong, dua je. Nak hidup ke nak mati tu. Potong dia. Kita dengan doktor kita tak banyak tanya. Sebab apa? Kita tahu kedoktoran dia, kebijaksanaan dia, keahlian dia dalam menentukan sesuatu perkara. Jadi kita terima. Kita bersangka baik. InsyaAllah apa pun keputusan yang doktor bagi, kita akur. Ini tuan-tuan. Ya, sekarang ni saya nak buat decide untuk mak awam. Sekarang ni kena potong kaki, nak potong ke tak potong? Saya ikut doktor lah, kita pun tak arif. Doktor yang lebih arif, nak kena potong ke tak? Kalau doktor rasa kena potong, kena tanda tangan. Tuan-tuan. Jadi begitu dalam kehidupan kita, siapa yang lebih arif tentang kehidupan kita? Kita ke Allah. Ya tuan-tuan, takdir ni tuan-tuan. Ya, segala Allah Taala putuskan, bila mana kita boleh bersangka baik dengan Allah Taala, maka kita akan dapat mardatillah, redha Allah Taala. Ini tidak mudah tuan-tuan. Ini proses. Hidup ni meronta-ronta tuan-tuan. Hidup ni dia tentang kita ni, manusia ni degil tuan-tuan. Degil sebab dia ada nafsu. Dia bukan saja iblis yang menggoda. Bulan Ramadan dia tak ada setan, tapi dia ada nafsu. Setan ni tuan-tuan baca ayat mentera, baca Fatihah ke, baca Quran ke, baca doa, setan lari. Nafsu ni tuan-tuan, saya nak tanya ibu-ibu yang kita bawa pergi mana cari tudung, kadang nafsu beli itu tu terlalu banyak. Tuan-tuan bacalah mentera apa pun, lari tak tuan-tuan? Kat situ je lah sejam tu je. Kadang-kadang keluar je, dah jumpa tudung, tak jumpa. Kita pun pening. Dia pergi kedai tudung ke pergi kedai periuk je dia. Tudung tak jumpa.
Itu dia. Punya nafsu. Nafsu ni baca Quran ke, baca doa ke, dia tak lagi. Dia degil. Itu dia tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Betul lah dalam diri kita. Nafsu kita ni, ya, ujian ni dia berkenaan tentang nafsu. Ya, ujian ni berkenaan tentang apa dia? Ujian ni biasa kita cakap apa dia? Ujian ni benda-benda yang Allahumma salli ala Muhammad, sakit, ya. Tapi dia tidak hanya dalam ruang lingkup itu. Ujian ini benda yang tak kena dengan kita. Tuan-tuan kalau beli kereta, tuan-tuan nak putih dapat merah. Ujian tak? Ujian tuan-tuan. Padahal sama je, kereta juga. Kalau pergi mana-mana sampai juga, tapi dia jadi ujian. Ujian apa dia? Ujianlah benda yang tak kena dengan nafsu kita. Kalau tak kena dengan nafsu kita, dia jadi ujian. Dia sakit hati, dia geram. Bahasa dia panggil pegel. Pegel. Dia nak tu tapi tak dapat. Ini dia. Dia nak kemah tu, ya, orang hantar 10 kemah untuk kenduri kahwin anak dia, orang hantar 6. Pegel dia hatinya. Betul tak tuan-tuan? Dia tak kena dengan nafsu kita. Ujian. Anda sekalian. Tapi kalau kita boleh bersangka baik dengan Allah Ta'ala, saya bagi contoh banyak benda. Nombor 1, tuan-tuan, hilang duit 1 juta. Pegel tuan-tuan, hilang. Kalau dapat jumpa orang nak pantung, nak apa lagi? Ya, nak pantung ke, nak apa benda ke kan, nak diterajang ke apa ke. Tapi orang yang mana dia ada wawasan akhirat, dia tahu dia dah report polis, dia dah buat apa semua, dah tak jalan, dia mula bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Ada hikmah yang banyak. Ya, dan dia orang yang sabar, Allah Ta'ala tidak akan biarkan lama untuk dia mendapat jawapan di setiap persoalan. Kenapa saya hilang 1 juta? Dia tak banyak tanya, dia dah usaha, dia dah ikhtiar, kemudian dia serahkan kepada Allah, dia bersangka baik dengan Allah. Orang ni Allah Ta'ala tidak akan biarkan lama untuk melihat jawapan. Kejap lagi Allah Ta'ala tunjuk jawapan. Dia mula tersenyum sendiri. Ini dia. Rupanya Allah Ta'ala bagi hilang 1 juta. Nombor 1, hilang angan-angan dan hilang tamak. Dulu tamak, lala yang dikumpulkan tak dapat pun. Tentu kita kumpul 1 juta, hilang. Semua orang tak dapat. Ini dia. Anak-anak tak dapat, isteri tak dapat, kawan-kawan tak dapat, di sini tak dapat, semua tak dapat. Ya. Akhirnya hilang tamak. Ya, sekarang ni walaupun dah tak banyak, bagi. Baru ni ada orang monjong kat rumah mak saya. Ya, ada orang monjong. Saya cakap dengan siapa yang monjong ni? Ni ada sipulan. Kenapa dia monjong kat kita ni? Dia kan orang susah. Mak saya kata apa, senang je. Naim, orang kalau nak bagi dia bukan kira senang ke susah. Apa? Tu tadi sekalian. Kadang-kadang kita ni waktu kita senang, kita nak memberi tu pelit. Tapi bila kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita dah ada pengalaman dah. Halah, selama ni simpan pun lalah hilang juga, kena scam 1 juta. Ni sekarang ni walaupun tak banyak, kalau ada nak sono nak bagi ke orang. Sebab apa dia? Untung bagi, ada nilai pahala, mati untung. Ni adalah dapat 1 juta, lepas tu kena scam, mati tak dapat apa, macam tu je. Rasa macam Allah menyesalnya lah, dulu tak ada buat apa dia? Tak ada buat infak, tak ada buat apa dia? Korban tiap-tiap tahun. Hilang 1 juta tu rasa rugi. Dulu sayang harta tu, sayang. Sekarang ni dengar je korban, walaupun duit tu cukup-cukup makan, buat korban. Tutup mata je. Hilang tamak. Rahmat. Nombor 2, hilang angan-angan. Angan-angan ni tuan-tuan, kalau ada 1 juta, tuan-tuan umur 60, 70 ada 1 juta. Ada angan-angan kita nak buat homestay ke, nak kahwin lagi ke, nak buat rumah baru ke, macam-macam angan. Sila hari bulan, subuh pun tak nampak. Ya. Di mana tak nampak subuh ni? Ini dia. Pergi Kuala Selangor ni, tanam nanas ni. Subuh dah pergi. Umur dah apa dah? Umur dah 99 dia. Udah-udahlah tu je kerja je dia. Dia kata ni untuk simpanan hari tua tu dia. Nak tua mana lagi? Saya nak bagi tahu, harta ni menyebabkan apa dia? Kita jadi panjang angan. Tapi bila mana dalam simpanan kita tengok dah tak ada duit banyak apa semua, kita boleh fokus dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana harta kita ni banyak, tapi dah banyak disedekahkan, banyak infak, tuan-tuan lebih tenang duduk dalam majlis ilmu. Berbanding tuan-tuan ada harta, tetapi tuan-tuan simpan, duduk dalam majlis ilmu ni, tapi apa dia? Mata nampak saya, tapi apa dia? Otak kita ni, hati kita tengah travel, tengah apa dia? Terawang-awang, teringat, jadi yang projek aku yang apa homestay tu 3 biji tu tak siap lagi, kontraktor tu macam mana tu, macam-macam teringat ni. Iya. Ya, yang kebun, yang banyak kebun duk teringat kebun tu, yang kebun tu dah tua-tua dah pokok tu, tapi belum diratakan.
Ni nak panggil siapa yang boleh ratakan dia. Itu dia. Tapi bila mana Allah Ta'ala ambil tu, sangka baik, cepat dengan Allah Ta'ala akan beri. Nombor satu, ketenangan. Allah Ta'ala bagi jawapan. Bila mana kita tak sabar, kita tak nampak jawapan. Kita akan nafikan jawapan. Kita pegel je. Kita boleh pegel sampai mati, pegel. Tuan-tuan kalau diuji, tuan-tuan nak sedih, sedihlah sampai mati. Tuan-tuan kalau rasa tuan-tuan nak berontak, berontak sampai mati. Tuan-tuan tidak akan boleh dapat kebahagiaan. Bila mana kita diuji, kita cepat istighfar, astagfirullahalazim. Mungkin ada hikmah dia, bukan rezeki kita, mungkin Allah nak beri yang lebih baik. Cepat-cepat sangka baik Allah Ta'ala. Terus ujian tu dia menjadi ketenangan dalam hidup. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Baik, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, bulan Ramadan ni apa yang kita nak capai? Yang kedua adalah pengampunan Allah. Kerana rugi je hidup, keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, tidak dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kan biasa kita dengar celaka orang yang masuk bulan Ramadan, bila keluar Ramadan tak dapat pengampunan Allah. Sebab apa celaka? Sebab Allah Ta'ala bagi peruntukan, tutup pintu neraka, buka pintu syurga. Tuan-tuan, bukan sehari, bukan seminggu, tapi Allah bagi sebulan peluang untuk kita sungguh-sungguh raih pengampunan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita nak dapat achievement, goal kita adalah nak dapat taqwa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah Ta'ala telah memfardukan puasa kepada kita seperti mana orang sebelum ni. Untuk dapat benda, mudah-mudahan kita mendapat takwa di sisi Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, jawatan kita, harta kita, mati semua tinggal. Ya, tuan-tuan, dalam kubur tak ada beza orang ada pencen dengan tak ada duit pencen. Tak percaya mati tanya, ya, mana duit pencen awak tu? Dah dalam kubur nak tanya duit pencen berapa? Ya, dalam kubur tak ada beza ulama tak ulama, ustaz tak ustaz. Tak ada beza, ya, datuk tak datuk, tan sri tak tan sri. Tapi yang membezakan kita besok di akhirat adalah takwa. Ni takwa. Tuan-tuan jangan sedih kalau Allah Ta'ala berikan, ya, harta kita sikit, Allah Ta'ala tak lebihkan kita dari sudut harta. Ya, sebab apa dia tuan-tuan? Banyak kali saya sebut, ya, apa yang Allah Ta'ala bagi dari sudut harta dengan Allah Ta'ala tak bagi, tidak bagi, itu lebih ringan berbanding Allah Ta'ala bagi. Sebab apa dia? Tuan-tuan tak ada, tuan-tuan tak perlu ditanya di hadapan Allah. Tapi tuan-tuan ada, tuan-tuan kena tanya di hadapan Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya, sakit dengan sihat, mana lagi berat ujiannya? Sakit kan? Jawapannya sehat. Kerana sakit, tuan-tuan tak pergi masjid, tuan-tuan tak kena tanya. Tapi kalau sehat, Allah Ta'ala tanya, mana umur sehat kita, ke mana kita gunakan? Waktu lapang kita buat apa? Sebab Allah Ta'ala bukan tanya apa yang kita buat juga. Allah Ta'ala bukan hanya tanya apa yang kita buat, Allah Ta'ala juga tanya apa yang kita tak buat. Nampak? Betul, harta-harta kita ada dengan tak ada, kita memang seronok ada. Tapi kita lupa, setiap yang ada itu akan ditanya, setiap sen. Betul, orang mukmin ni tuan-tuan, ya, dia berkenaan tentang, dia boleh nak kaya, kerja 24 jam, tak payah pergi kuliah subuh, ya, tak payah pergi sembahyang subuh berjemaah, cari harta je, tak payah tarawih. Ya, kalau dekat Sengelang ni, kalau dekat Banting terkenal dengan keripik, pagi petang siang malam gentel keripik je. Ni dia. Ya, tak fikir tentang ibadah. Ya, memang sel banyak, mencanak tinggi. Tapi tuan-tuan, kita bukan nak duduk di dunia ni. Kalau kita cari banyak pun bukan sempat guna banyak, bukan boleh guna banyak tadi kan. Jadi akhirnya rugi tak? Rugi. Ini dia. Tapi orang yang tahu, orang yang kejar nilai takwa di sisi Allah Ta'ala, dia tahu. Ya, orang mukmin ni, dia bukan tentang harta tu dapat daripada mana. Ya, itu memang ditanya. Kemudian ke mana digunakan? Ya, itu akan ditanya. Tapi ada lagi satu, Islam. Islam tanya, nak berapa dapat harta? Yang haji cari harta duduk pagi petang siang malam sampai tak sempat baca Quran, banyak-banyak tu nak buat apa sebenarnya? Islam tanya yang tu, nak buat apa? Umur 99 kerja lagi tu nak buat apa? Dia bukan merompak, dia buat rezeki yang, cari rezeki yang halal. Ada dia. Islam tanya nak buat apa? Ustaz, saya 99 tahun, saya cari harta kerana ada orang miskin lagi yang perlukan untuk saya sedekahkan. Sebab itu saya apa dia? Sebab itu saya kerja lagi. Tak apalah. Sebab kita tahu tujuan kita cari harta banyak untuk apa? Jelas. Tapi kita tak merompak, tak mencuri. Cari harta banyak-banyak untuk apa? Untuk membangga diri, sombong. Rugi je lah cari harta banyak pun. Akhirnya menempah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sekadar itulah perkongsian yang saya boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak untuk kita bersama. Pada hari ini mari sama kita fikirkan wawasan akhirat kita. Anak-anak kita ni biar celik Al-Quran, biar faham tentang Al-Quran. Kita akan tengok anak-anak yang faham Al-Quran, nanti hari raya anak-anak akan ingat kita, ya, bagi sumbangan kita. Bukan soal gaji dia besar kecil, dia akan ingat kita bagi, ya. Dia tak mampu bagi RM50, tapi dia boleh belikan kuih raya kat kita. Ya, bagilah apa dia sereping ke apa benda ke kan, tempat rempeyek ke apa benda kan. Dia ingat kat kita, betul tak? Ada wawasan akhirat. Kita hidupkan anak kita dengan dunia. Tuan-tuan besok bila mati, dia lupa untuk baca Quran gitu. Sebab dia tak erti baca Quran. Dia berjaya tapi dia tak sembahyang. Maka tuan-tuan, macam mana pun manusia itu hidup bila mana tidak ada wawasan akhirat, tidak ada nilai. Sebab itu tuan-tuan, binalah keluarga kita dengan wawasan akhirat. Hidupkan keluarga kita dengan kefahaman Islam yang betul. Maka insya-Allah kita akan mendapat kebahagiaan. Yang paling mahal ni tuan-tuan, bukannya senang, tenang. Carilah ketenangan, anda akan dapat kesenangan. Anda mencari kesenangan, belum tentu mendapat ketenangan. Hidup senang, hati tak tenang. Janji sekalian, tuan-tuan sekalian, duit banyak tapi tak tenang apa guna? Ini dia. Tapi kalau tenang, insya-Allah senang. Ketenangan ni dapat macam mana? Ada wawasan akhirat, jaga hubungan dengan Allah, insya-Allah tenang. Jadi sekarang itu perkongsian yang saya boleh kongsikan, insya-Allah. Sebelum mengakhiri pertemuan, ya, mari kita sama-sama mendahkan tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa-dosa kami yang besar ya Allah. Dosa yang kami sedar maupun yang kami tidak sedar ya Allah. Ya Allah, api lighter ya Allah, api lighter pun kami tidak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung peritnya, pedihnya azab siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berdatangan ini semua bakal-bakal jenazah ya Allah. Kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami ya Allah. Tak kala mana kematian kami mula sampai ya Allah, sudilah anak-anak kami yang paling soleh untuk uruskan jenazah kami, mandikan kami, kafankan kami, salatkan kami, iringi kami ke kuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah sorang-sorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kalajengking dan ular ya Allah. Ya Allah, ya Allah, pada pagi Ramadan ini ya Allah, ya Allah, kerinduan itu mula datang kepada kedua ibu bapa kami yang jauh nun di sana ya Allah. Ada di kalangan kami yang ibu ayahnya telah meninggal dunia tahun demi tahun, bulan demi bulan ya Allah. Kerinduan itu mula datang saat mana kami bersahur berbuka bersamanya ya Allah. Saat mana halangan-halangan hidup itu kami adukan kepadanya ya Allah. Ya Allah, kami rindu saat mana kami berbicara kepadanya ya Allah. Hari ini ada sebahagian di antara kami yang telah kehilangan doa-doa mustajab ibu dan ayahnya ya Allah. Wahai Allah, kami rindu saat mana ibu ayah kami itu ya Allah, tangannya lembut itu ya Allah menyuapkan nasi ke dalam mulut kami ya Allah. Pipi ini diciumnya bertalu-talu ya Allah. Kemesraan itu ya Allah yang mengubat di setiap kesedihan kehidupan kami ya Allah. Ada di kalangan ibu ayah kami ya Allah yang sanggup menebalkan muka, meminjam kanan dan kiri untuk membesarkan kami. Ya Allah, mereka sanggup berkorban ya Allah, bekerja tulang empat kerat ya Allah untuk membesarkan kami ya Allah. Ibu ayah kami ya Allah selalu menipu ya Allah, mengatakan kenyang untuk memastikan kami terus kenyang ya Allah. Padahal ibu ayah kami tidak makan ya Allah, demi untuk membesarkan kami ya Allah. Wahai Allah, ya Allah, kesian mak ayah kami ya Allah, kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami suatu kecil dahulu ya Allah. Ya Allah, kami mohon mengadu ya Allah di setiap kelemahan kami dalam bersama dengannya ya Allah. Kami seringkali pernah mengguriskan hatinya ya Allah. Kami pernah meninggikan suara kami ya Allah. Kami pernah membuatkan dia kecewa dengan kami ya Allah. Ya Allah, sehingga ada kalanya mengalir air matanya deras jatuh ke bumi ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Wahai Allah, dosa-dosa inikah yang menyebabkan anak cucu kami tidak mendengar kata ya Allah. Dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan anak cucu kami tidak mendengar kata ya Allah. Dosa-dosa inikah yang menyebabkan ya Allah
Kami terasa sempit rezeki yang kami dapat ya Allah. Dosa-dosa inikah yang menyebabkan hilang ketenangan dan kebahagiaan ya Allah. Andai dosa-dosa yang banyak ini ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa pagi ini ya Allah, penebus di setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan itu ya Allah. Ya Allah, pada pagi Ramadan ini ya Allah, Kau janganlah jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kami ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kami ya Allah. Kami mohon haramkan api neraka daripada menyentuh jasad ibu dan ayah kami ya Allah. Kau jadikan tadahan-tadahan doa ini ya Allah sebahagian daripada doa-doa anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, masukkanlah ibu ayah kami ke Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Wahai Allah, pada pagi ini ya Allah, kami mohon mengadu di setiap kelemahan kami dalam mengurus diri kami ya Allah. Kelemahan-kelemahan kami dalam mengurus ahli keluarga kami ya Allah. Ada di kalangan ahli keluarga kami yang semakin jauh daripada-Mu ya Allah. Kelemahan-kelemahan kami dalam mengurus diri kami, keluarga kami dan masyarakat kami ini ya Allah. Maafkan kami ada di kalangan ahli keluarga masyarakat kami yang masih tidak sembahyang lagi ya Allah. Masih jauh daripada-Mu ya Allah. Maafkan kami di atas kelemahan kami itu ya Allah. Ya Allah, pada pagi ini kami mohon mengadu juga ya Allah di setiap kerinduan kami kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami berdiri sebarisnya dengan junjungan besar baginda Rasulullah di akhirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami semua ke Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Buat saudara mara kami di Gaza, di Palestin sana ya Allah, kami mohon mengadu ya Allah di setiap kelaparan mereka ya Allah. Ada di kalangan mereka yang mati kelaparan ya Allah. Ibu-ibu itu ya Allah dirobek-robek dan dirogol ya Allah. Anak-anak kecil itu dibunuh ya Allah. Ya Allah, rumah-rumah mereka dibom ya Allah. Ya Allah, untuk mendepani Aidilfitri ini ya Allah, bagaimanalah mereka boleh tinggal dalam keadaan padang jarak pada terkuku itu ya Allah, dalam kesusahan dan kelaparan yang sentiasa menghantui kehidupan mereka itu ya Allah. Ya Allah, kami mohon permudahkan urusan mereka, beri kesabaran pada mereka ya Allah. Ya Allah, hentikanlah peperangan ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah. Ya Allah, berilah kemenangan kepada Islam ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.